Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam siri kisah seram netizen. Jadi kepada yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan, sebab masih lagi sudi untuk menonton video aku dalam siri kisah seram netizen pula. So sekarang ni korang boleh dengar ada bunyi hujan, ada bunyi anak aku, kadang akan keluar bunyi suara anak aku. Sebab biasanya aku akan shoot waktu lain, tapi hari ni aku terpaksa shoot video dalam waktu yang sangat singkat macam ni, kerana aku ada urusan yang perlu diselesaikan pada waktu-waktu yang sebelum ni lah, dan tak sempat nak shoot. Dan kisah seram netizen kali ni dibuat dalam bentuk video yang menampakkan muka aku. Sebelum ni tak buat pun, tak pernah buat. Tapi hari ni sebab kita nak kejar masa, aku pun tak bawa balik laptop, aku tinggal kat tempat kerja aku. So ada bahan yang aku terpaksa kata masih lagi ada laptop. So macam ni lah aku akan buat. Video harus berjalan walau apa jua halangan yang ada. Dan kepada yang masih belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ni, dan jangan lupa juga untuk menekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Jadi dalam kisah seram netizen kali ni aku nak kongsikan pasal apa. Dalam kisah seram netizen kali ni aku tidak mendapat bukan tidak mendapat aku tak ada cerita-cerita yang aku dah kumpul tu, semua ada dalam laptop aku. So tinggal pula laptop, dan macam ni je lah aku. Dan aku akan menyampaikan cerita yang pernah berlaku kepada seorang rakan aku yang dia pernah duduk menyewa di sebuah rumah di Manjung, Perak, di Seri Manjung, Perak. Siapa yang duduk kat Seri Manjung ni, ini berkenaan dengan sebuah rumah sewa yang dia sewa. Masa tu dia baru saja dapat posting bekerja di sebuah tempat lah, di Seri Manjung. Jadi dia ni dapat kumpulkan kawan-kawan dia yang sama-sama bekerja sama tempat dengan dia, yang masa tu baru tersepak tripod, yang masa tu baru nak kerja sama-sama dengan dia. Jadi dia orang ni pun bersepakat ada 3 orang. Aku bagi nama samaran lah. Aku bagi nama samaran yang ringkas gila lah. Zahir, Amir, Ridwan. Ini nama samaran, Zahir, Amir, Ridwan. Dan pada hari untuk diorang decide untuk cari rumah sewa tu pun, diorang 3 orang ni pun carilah rumah sewa. Cari. Akhirnya diorang berjaya temui satu rumah sewa ni di sebuah taman. Taman ni aku tak boleh nak sebut, sebab nanti akan orang kata mendatangkan kegusaran kepada orang yang duduk kat taman tu, dan mungkin boleh mengganggu kepentingan beberapa pihak. So tak elok untuk aku sebut nama taman tu. So diorang cari 3 orang ni. Diorang pun jumpalah satu rumah sewa ni. Dari luar dia tengok rumah sewa ni cantik je lah, macam tak ada apa-apa masalah kan. So tuan rumah pun datang dan bagilah diorang tengok kat dalam rumah tu. So 3 orang sahabat ni, si Zahid, Amir, Ridwan ni pun masuk lah dalam rumah tu dan tengok. Masa dia tengok dalam rumah tu macam cantik, rumah tu cantik, bersih. Sebab tuan rumah tu pun cakap rumah tu baru saja selepas disewa dan dibersihkan. So rumah tu cantik lah, bersih, dan siap ada perabot yang tersedia. Perabot-perabot yang ringkas je lah. Sesuai lah untuk orang bujang duduk 3 orang ni. So 3 orang ni pun tengok lah. Dia pun tengok lah rumah tu. Rumah tu dia ada 2 tingkat kata silap aku. 2 tingkat, diorang check lah atas bawah semua dan sebagainya. Dan bila dia check dekat dalam, dia check semua tempat lah. Sampailah satu masa ni si Ridwan ni dia check bilik air. Bila dia check dalam bilik air, dia nampak ada patung dalam bilik air tu. So ada patung.
Patung yang diperbuat daripada kayu lah dalam bilik air. So Ridwan pun tengok macam patung apa ni? Tapi Ridwan tak tanyalah kat tuan rumah ke apa kan. Dan masa tu pun Ridwan dia macam decide macam okay lah, mungkin lepas ni aku nak buang lah patung ni kalau masuk. So bila diorang dah habis pusing 3 orang ni, diorang pun rasa macam rumah ni cantik lah, boleh lah kita untuk sewa terus masuk dalam rumah ni. Sebelum ni diorang menumpang dekat rumah orang lain lah. So sekarang ni diorang nak bawa masuk barang lah. So decide dengan tuan rumah tu, jumpa tuan rumah tu sekali, setuju lah untuk masuk terus rumah sewa tersebut pada hari yang sama diorang jumpa rumah sewa tu. So selepas sign dokumen apa semua dan sebagainya, diorang pun decide untuk masuk dalam rumah sewa ni. Okay, so masa ni tu tak ada apa-apa lah yang pelik dekat rumah sewa tu. Okay, so masuk rumah sewa tu, bawa barang apa semua dan sebagainya. Kemudian si Ridwan ni dia kata okay, jom kita kemas-kemas barang sikit lah, bersihkan apa yang patut kan. So Ridwan pun decide tu, dia masuk bilik air, tempat yang dia jumpa patung yang aku cakap tadi tu. Dia ambil lah patung kayu tu, so dia masuk dalam plastik sampah. Wow. So dia orang bersihkan lah apa-apa yang patut ada dekat rumah tu. Bersih. Masa tu pun dia orang dah decide masuk tu. Masa tu pun dah nak petang dah kan. Okay, so selepas kemas-kemas barang, dia orang tak buang lagi sampah kat luar. Dia orang letak kat tepi dulu, kat belakang, kat dapur. Sebab dia orang semua nak rehat kejap sementara tunggu maghrib. So rehat lah selepas mengemas rumah tersebut. 3 orang ni pun rehat. Dan Ridwan pun kata, okay lah, aku nak pergi mandi kejap. Ridwan pun pergilah bilik air. Pergi bilik air yang ada patung tadi kan. Masa Ridwan pergi je bilik air tu, dia terkejut. Lepas tu dia macam rasa macam berdebar gila. Dia tengok patung yang dia dah buang tadi, yang dia dah letak dalam plastik tu, tiba-tiba ada dekat dalam bilik air tu balik. Patung tu dia ada letak dekat macam dalam bilik air tu dia macam ada tingkap. Kalau siapa tahu ada bilik air macam tingkap kan, dia letak kat tingkap macam tu. So patung tu ada balik. So Ridwan macam terkejut gila. So Ridwan pun panggil kawan-kawan dia kan, si Zahid dengan Amir ni kan. So dia kata, Zahid, Amir, main sini sekejap. So 2 orang tu pun datang lah kat Ridwan. Lepas kan, orang cakap, tu patung tu aku dah buang tu, siapa letak balik kat sini? So si Zahid dengan Amir ni pun saling pandangan lah. Macam siapa pula yang buang? Siapa pula yang letak balik? Mana ada kita orang letak balik? Si Zahid dengan Amir cakap. So Ridwan pun macam tak tahu nak cakap apa kan. Takkan cakap kawan menipu kan. Okay, tak apalah. So Ridwan pun tak apalah. Ridwan masuk bilik air mandi. Walaupun dalam hati dia masih rasa macam runsing lah. Macam kenapa patung tu boleh ada kat situ balik? Mandi. So lepas mandi, Ridwan pun ambil patung tu, pergi letak balik dalam plastik sampah. Dan sambil tu memang dia check plastik sampah, memang patung tu tak ada. Padahal dia memang dia ingat betul-betul patung tu dia yang sendiri buang. Okay, so Ridwan macam dah mula rasa tak sedap hati lah. So selepas dah buang tu, dah ikat. So diorang 3 orang ni pun Amir pergi mandi, Zahid pergi mandi, Ridwan pernah mandi. Diorang ni pun solat maghrib. Sebab lepas tu diorang nak keluar pergi makan. So sebelum nak keluar pergi makan tu, sebelum kunci rumah ke apa semua dan sebagainya, Ridwan pun ambil plastik sampah yang berisi patung tadi, letak dekat luar rumah. Dan kemudian diorang pun pergilah keluar pergi makan. Lepas tu pergi singgah supermarket, beli barang apa semua dan sebagainya. Dan dekat 10 macam tu, baru 3 sahabat ni balik rumah. Dan bila 3 sahabat ni balik rumah, Ridwan ni dia macam rasa dia dah masuk rumah masa tu. 3 orang ni dah masuk rumah. Ridwan rasa macam aku rasa nak check balik toilet tu. So Ridwan pun pergi toilet tu balik. Dan bila Ridwan pergi toilet tu balik, masa tu Ridwan terus meremang gila bulu roma dia. Sebab Ridwan tengok patung yang dia dah buang tadi, yang letak plastik dan letak kat luar rumah, tiba-tiba ada balik dekat dalam bilik air tu, terduduk elok je dekat tingkap tu. Ridwan masa tu memang gelabah gila, dia lari pergi depan. Dia cakap, lepas tu Amir dengan Zahid ni pun tengok macam, kau ni kenapa ni?
Pasal dia nampak muka, diorang-diorang ni nampak muka Ridwan ni macam cemas gila lah. So Ridwan kata, aku rasa ada something tak kena yang dengan rumah ni. So Zahid dengan Amir macam, apa yang tak kena? Aku rasa rumah ni memang ada something. Aku dah buang patung dalam bilik air tu 2 kali dah aku buang. Kali kedua aku jumpa patung tu ada balik dalam bilik air tu. So Ridwan macam Zahid dengan Amir tu macam, kau biar betul. Betul 2 kali aku buang, 2 kali dia ada balik dalam bilik air tu. So masa diorang tengah sembang ni, tiba-tiba terdengar pintu bilik air kat belakang tu pedekam. Macam pintu kena hampas. Pedekam. Melompat tiga-tiga tu. Terkejut. Apa hal pula tu? Tak sempat nak relax, dengar lagi gedekang bunyi pintu. So yang 3 orang ni makin, apa ni, gelabah bagi dia buat macam gelabah. So bila dah start gelabah ni, yang 3 orang kata, rumah ni kita tak baca Yasin ke apa lagi. Aku rasa kita patut baca Yasin dalam rumah ni. Dia antara si yang bagi cadangan tu, si Amir ni bagi cadangan. Okay, kita baca Yasin. So 3 orang ni pun baca Yasin. Bunyi pintu tu bunyi 2 kali macam tu, gedegang kan. Tapi masa tu memang diorang dah suspect lah, ada something yang mengacau dalam rumah tu. So diorang baca Yasin, baca sampai nak dekat habis tu. Okay, kan aku cakap ni rumah ni ada perabot, dan dia ada perabot almari dekat dapur. Tiba-tiba tak sempat nak habis baca Yasin ni, almari pintu dia terbuka tutup macam tu. Tekuk. Padahal dia orang tak habis baca Yasin lagi masa tu. Memang masa tu dia orang dah cuak gila lah. Benda lah rumah kita duduk ni lah. Dia orang dah mula rasa macam tak sedap. Memang bukan tak sedap hati lah tu, memang dah rasa takut, rasa cuak, meremang, merinding bulu roma dan sebagainya. Kau bayangkan kena kacau macam tu. Bila baru first time masuk rumah sewa, pintu terbuka tutup macam tu, gedekuk. Okay, so masa tu dia orang habiskan juga baca Yasin. Lepas habis baca Yasin pun tetap benda tu mengacau macam tu, gedekuk. So dia orang pun sepakat kata, kita malam ni memang kita lepak lah 3 orang sama-sama ni dekat ruang tamu. Okay, dan gangguan tu dia kacau tak berterusan. Lepas tu dia berhenti kejap, kemudian sambung balik, yang menyebabkan dia orang tak tidur pun tak senang lah. Sebab dia orang tidur kat depan tu ramai-ramai. Tapi dia orang sepakat, 3 ni sepakat untuk tidak terus menyewa dalam rumah tu. Sebab dia orang rasa macam patung yang si Ridwan jumpa tu macam dia punca yang berlakunya gangguan dekat rumah sewa tu. Memang satu malam je duduk, dan kemudian keesokan harinya Ridwan, Amir, Zahid jumpa tuan rumah. Dia orang decide untuk keluar. Lepas tu diorang bagilah alasan-alasan yang alasan-alasan yang dirasakan logik lah pada diorang kan. Tapi sebenarnya diorang tak bagi tahu lah tuan rumah apa sebenarnya yang terjadi kan. Tapi itulah cerita dia pasal kawan aku, 3 kawan aku yang menyewa rumah di Manjung tu. Dan akhirnya menerima gangguan sebegitu lah. Kadang-kadang tu lah memang ada patung-patung, siapa-siapa yang tahu ni, patung-patung tertentu ni yang boleh orang kata memberi kesan lah kepada orang yang duduk dalam rumah tu. Sebab ada setengah patung yang memang orang kata ada yang dah dipuja semua dan sebagainya, dan menyebabkan dia ada penunggu lah dekat situ. Alright, so benda tu kadang-kadang kita pun tak boleh nak jangka, tak boleh nak expect, dan bila dia nak jadi memang dia jadi lah. Okay, so itulah dia perkongsian daripada aku tentang rumah sewa yang ada penunggu disebabkan patung tu lah. Jadi sekian saja perkongsian aku hari ini untuk kisah seram netizen. So aku harap cerita aku ni boleh mendatangkan rasa seram dan juga hiburan kepada korang. Dan aku pun bila cerita ni pun rasa nak meremang juga lah. Kau apa sebab terbayang-bayang apa yang berlaku kepada kawan aku bila duduk dalam rumah tu. Okay,
So terima kasih banyak sebab tonton sampai habis. Dan kalau korang sendiri pun ada kisah seram yang dikongsikan, aku ada letak link Facebook aku kat bawah, dan korang boleh share, korang klik link tu, kemudian hantar mesej kat aku. InsyaAllah aku akan baca. Ataupun kalau korang nak hantar by email pun boleh, tak jadi masalah. Boleh letak email address aku kat bawah, so boleh hantar cerita korang kepada aku. Jadi kalau korang suka dengan cerita ni, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk klik subscribe juga. Okay, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Mungkin dengan cara yang lebih proper. Minta maaf banyak-banyak because of aku rasa macam tak berapa sempurna pula video kisah seram netizen kali ni. InsyaAllah minggu depan aku buat yang seelok-eloknya, agak rushing untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.